Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya malam ini. Hari ini tanggal 22 Januari. Apa khabar saudara? Apakah dapat mendengar suara saya? Berakhir derita. Gambar apa pula ni saudara? Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Harimau Berantai. Saudara Syah Ibrahim, apa yang kau makan tu berakhir derita? Puan Rubidin bersama pasangannya, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, Waalaikumsalam dari Kota Baru. Clear tak clear suara ni? Radin Razak, Shaft of Springs, Pat Langkring, Alai Rehana AGB, Yayasan Norit Rizwan, Ibrahim Cik Muda, Basri Baco, Raja Nordina Jaafar, apa khabar aku? Aliah Abdul Latif, Muhammad Fauzi Hassan, Sulaiman Hassan. Berakhir itu ni banyak gambar-gambar dia tersembunyi. Saudara Bahari Anisah, Nazil Hashim, apa khabar saudara Pak Nazil? Nek Din. Saudara Sulaiman Hassan, apa khabar kau? Somban, Nenek Porak. Syarifuddin Syahari, salam Datuk, semoga sihat. Alhamdulillah. Haji Kamlun, Haji Pasal, Muhammad Fauzi Buang, Abu Samah, apa khabar saudara? Saudara Samsul Anwar, Saudara Ramzi Resuna, Adali Dali, Ruby okey di IB, Halimah Musruh, Amir Dolah, Abu Khalid, Azhar Ha, Saudara Fuad Rahman, malam ni makan apa? Saya Alhamdulillah, atas meja saya ni ada buah mangga. Faridah Hidan, lama tak dapat buah mangga, tu yang kering dekat sikit dah. Saudara Mak Yusof, Siti Fatimah, Nur Lela, Tengku Osman, apa khabar aku? Muhammad Azmi Ibrahim, Adali Dali, Alan Hajidin, Nur Dolah, Isyamuddin Ishak, Yang Maya, Syukur Jamil, Aid Bagi, Saudara Laila Hussein, Kapli Kabir. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, malam nanti saya akan santun. Tapi jangan lupa, keperluan saya daripada saudara adalah share dan like page ini, supaya kita dapat berkongsi. Saya berkongsi informasi, saudara berkongsi di hujung jari. Saudara Saudara Zana Mat Top, daripada Johor, okey. Saudara Farid Yaakob, Saudara Abdul Latif Makno, Saudara Abdul Rahman. Kari Utara, Saudara Abdul Rahman makan kari utara. Sedap tu, cik. Okey, saya harus melaporkan kedudukan COVID-19 hari ini, 22 Januari 2021, hari Jumaat, malam Sabtu. Kes baru terus meningkat, saudara. Semalam 3,170, hari ini 3,631. Menjadikan jumlah keseluruhan yang terkumpul di negara kita adalah 176,180 orang yang telah pun dijangkiti oleh wabak virus corona dengan mengundang sejumlah 18 kematian. Jadi jumlah kematian terkumpul sudah 660 orang. Saudara, berhati-hati saudara dari negeri-negeri, Sabah masih terus meningkat. Semalam 401, hari ini 453. Di Labuan turun semalam 32, hari 29. Di Sarawak yang menggusarkan saya, kerana Sarawak baru musim hujan, baru lepas banjir. Sarawak hari ini 229, semalam 132. Di Kedah juga meningkat, cek. Semalam 156, hari ini 166. Di Penang, saudara ini Sajen, memang betul tak cerai lah. Semalam sebelum tu 124, kemudian dia naik 171. Hari ini Pulau Pinang saja 202 orang yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Di Perak, Alhamdulillah turun, semalam 245, hari ini 138. Masih lagi jumlahnya 138. Tawakal Yop. Mangko 138. Di Selangor, di Selangor kemarin dulu 1,391, dia turun 545. Hari ini naik balik 782. Jadi saya merasakan bahawa pimpinan ataupun pihak berkuasa tutup segeralah kilang-kilang yang buat glove, tempat yang terbuka, pasar-pasar tu tutuplah, tak payah lagi. Ini bahaya ni. Masih berlegar pada angka 782. Sebelum tu 1,000 lebih, ya. Jadi hari ini 782. Di Kuala Lumpur juga semalam 576, hari ini 435.
Di Putrajaya juga meningkat. Semalam 33, hari ini 39. Ni Saudara Sulaiman ni, kau macam mana ni? Semalam 102 je. Hari ni naik 197 di Negeri Sembilan. Di Melaka, Alhamdulillah, Saudara Rosli Lendu. Semalam 106, hari ni turun 82. Di Johor, sebab tu saya katakan, Johor ni terus berhati-hati. Ni salam dari Parit 69, Parit Perak. Yuk, Zubir Bakar, apa khabar saudara? Ini, di Johor hari ini 466, naik. Semalam 423. Jadi warga Johor berhati-hati. Saya sering mengingatkan warga Johor sebab saya melihat perkembangan di Johor itu tidak ada pengurangannya tu tidak banyak. Masih berlega pada angka 400. Sebelum tu 4 hari dulu 368, kemudian dia naik 470, dia turun 423, hari ini 466. Jadi anggaran pada jumlah 460 ni tinggi sebenarnya. Di Pahang juga meningkat, semalam 48, hari ini 61. Di Terengganu tak tahu macam mana ni, sahabat saya Saudara Roslan. Tak tahu saya, semalam 57, hari ini tiba-tiba Terengganu naik 178 kes. Ke laut ke laut. 178 kes orang Terengganu. Begitu juga di Perlis. Allah, memanglah Saudara Pak Nazil. Semalam 8 orang aja. Sebelum tu 338, hari ini 13 orang. Pandemik virus corona ini masih lagi menyerang di Perlis rupanya. Kita rindulah untuk melihat Perlis ini sifar COVID-19. Di Kelantan juga, Saudara Azmi meningkat. Semalam 135. Peningkatan. Secara berhati-hati di Kelantan ya. Sebab 121 3 hari lepas. Dia naik 135. Hari ini dia meningkat 161. Ini di Kelantan ni. Berhati-hati. Saya lihat trendnya, peningkatannya begitu. Berhati-hati saudara. Kalau tak ada buat apa, elok duduk rumah. Apa khabar Prof. Abdul Halim Sulaiman? Monem Ahmad, Saudara Abdul Ghani. Saya yang tak seronoknya ada pula kiriman kawan-kawan saya daripada keturunan Tionghoa. Dia kata, Datuk tahu tak sekarang ni? Apa dia? Ini cara perjudian baru. Dah dia orang jadikan judi pula dah. Iaitu besok berapa jumlah kenaikan ataupun turun jumlah COVID-19. Sudah jadi permainan pula akhirnya. Jadi bukan satu benda yang serius. Ini masalah serius. Tapi kalangan masyarakat Tionghoa dia dah jadikan itu sebagai macam teka nombor ekor. Sebagai pertaruhan. Jadi berapa besok, berapa yang mati, negeri mana yang tinggi dan sebagainya. Ini soalnya saya rasa tak tahulah macam mana. Kita memanglah masyarakat Tionghoa ni, dia orang apa saja pun judi aja. Kalau di Taiping tu, hari ni hujan berapa titik, besok berapa jumlah hujannya. Tapi sekarang ni, virus corona pun dia jadi perjudian. Melampau lah mereka ni. Saya menerima juga kiriman live tadi, sedih saya tengok sahabat kita. Bersamalah kita mendoakan saudara kesihatan. Saudara saya, sahabat kita, Datuk Zaharin Yassin, Sang Kelembai. Dia tak dapat bersuara, tak dapat bercakap. Sedih saya tengoknya. Jadi saya dikabarkan bahawa puncanya kerana selain daripada virus corona, beliau tak boleh tidur malam. Macam saya jugalah. Tak boleh tidur malam. Mungkin memikirkan masalah negara, maka tak dapat tidur. Jadi kerana dia tak boleh tidur malam, maka batuk dia menjadi-jadi. Jadi apabila doktor memberi ubat, suntikan dan sebagainya, ubat itu tidak dapat larut dalam badan dia. Darah dia tu, ubat yang dimasukkan ke badan dia tu, tak dapat nak dilarutkan. Dia tak mesra pada body dia. Jadi bersamalah kita berdoa agar Saudara Zaharin malam-malam tu biar tidurlah. Khabar saya dapat daripada Rosli tadi, dia kata kalau masih lagi tidak ada kebaikannya, maka beliau akan dikomakan supaya dia boleh tidur. Ini keadaannya. Tapi kalau dah sampai koma tu letih juga, kita kesian juga dia. Jadi saudara, bersamalah kita berdoa agar sahabat kita, Saudara Zaharin Mak Yassin, segera pulih supaya dapat kembali bersiaran bersama kita untuk membincangkan masalah politik negara yang saya lihat semakin kalut. Setakat hari ini kluster politik ni berkurangan dan kabarnya Datuk Mustafa Mohamad telah pun dibenarkan pulang ke rumah kerana sudah pulih, tetapi terpaksa kuarantin lah di rumah. Teman-teman yang lain masih belum lagi. Jadi yang pulih setakat hari ini 2 orang lah. Itu pertamanya yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, diikuti dengan Datuk Mustafa Mohamad. Tak tahu lagi.
Tok kalau tak boleh tidur, tonton live panorama PPM Khairul Anwar. Nak buat macam mana? Kita harus bersimpati. Sebab kalau bila tak cukup tidur, dia akan batuk. Bila batuk itulah. COVID-19 ni dia akan menyerang paru-paru. Sebab itu saudara kena Google, tekak saudara sama ada dengan Listerine ataupun dengan air garam. Ya, supaya tekak kita. Ya, saudara Faizal Yusof, terima kasih. Marilah kita berdoa untuk Datuk Zahrin Yassin. Ya. Jadi kalau saudara ada batuk, ada pening kepala, segera. Sebab COVID ini dia menyerang, serangan pertamanya adalah di bahagian paru-paru. Tambah pula dia, tapi Datuk Zahrin tidak merokok macam saya ni. Peredah hidam. Apa tajuk hari ni? Sekejap lagi, sikit lagi. Ya, saudara. Suasana banjir, Alhamdulillah berkurangan, dah mula mengundur, turun. Tetapi di sekitar kawasan rumah saya ni, nampak agaknya suasana mendung. Saya khawatir kalau mendung nanti datang pula gelombang kedua dan ketiga ni. Sebab Jabatan Kaji Cuaca meramalkan sehingga bulan Februari. Jadi berhati-hatilah kita. Ya, Saudara Rahim Alim, terima kasih. Kita mendoakan. Ya, saudara. Baik, kita masuk bab ini sabja junjungan. Ya, jangan lupa kita ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang itu bagi yang tidak memenuhi janji. Ini hadis riwayat Ahmad yang ke 11,935. Status hadis ini adalah isnad siqah. Saya tak tahu apa maksudnya. Ni teman-teman yang faham bahasa Arab, tolonglah saya. Apa maksudnya isnad siqah? Aduh, saya tak faham bahasa Arab. Tapi saya yakin bahawa ini hadis antaranya yang boleh dipercayai. Kalau tidak, takkanlah Ikram Bab Johor menghantarnya pada saya. Ya. Jadi pengajaran kepada hadis ini adalah menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Dan menjadi kewajipan kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Kerana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu orang yang berhak menerimanya. Orang yang tidak menyempurnakan amanah, seperti amanah beribadat pada Allah, amanah dan tanggungjawab sebagai suami dan isteri, amanah KPI semasa bekerja dan lain-lain adalah orang yang memiliki sifat munafik. Tidak sempurna agama seorang bagi yang tidak memenuhi janji. Ya. Jadi sempurnakanlah janji kita. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor yang tidak henti menghantar kepada saya saban hari sehari satu hadis untuk kita berkongsi bersama. Masuk e-commerce. Jangan marah saudara. Musim-musim sekarang ni berusahalah mencari rezeki yang halal. Bukan jual air ketum. E-commerce, saudara boleh berhubung dengan Azhar. Tadi ada satu kiriman, nanti saya akan bagi pencerahan. Berhubunglah dengan Azhar 011-330-330-41241. 330-41241. Kalau dengan Azhar tu nak bertanya dengan buku-buku saya ataupun masakan ibunya, iaitu rendang tok dan juga kuih bahulu berdal serta pelbagai jenis kudapan, kerepek dan sebagainya ya. Ataupun berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. Siti Farehah lain tak ada, dendeng manis Siti Farehah 017-711-4300. Dalam keadaan sekarang ni barang mahal di pasaran ni, saudara makan nasi dengan rendang tok ataupun dengan dendeng manis sajalah. Kita nak buat macam mana ya? Nak buah-buahan, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703, buah-buahan segar yang diimport oleh Kizinis ya. Dan jangan lupa makan nasi dengan pelbagai perkasam. Perkasam daging, perkasam ikan, telur sotong dan sebagainya. Saya makan sedap.
Tak payah lauk-lauk lain. Just pakasam aja. Bubur bawang, perah air limau, makan dengan nasi. Alhamdulillah. Baru masuk tadi pada saya, anak saya Azhar, dia kata, Papa ni kesian, dia kata, kena masukkan juga. Kena sebut malam ni. Ini warga internet kita, ibu tunggal. Itu dia mengusahakan acar buah-buahan. Ini pun nak makan dengan nasi. Acar buah-buahan. Pelbagai acar buah-buahan hasil tangan beliau. Dia kata sekilo RM40. RM20 tu RM20 untuk 500 gram dan RM250 gram untuk RM10. Boleh hubungi Puan Sherry. Puan Sherry 017 714 7362. 017 714 7362 atau 016 774 3567. Kalau saudara nak repeat balik, boleh repeat balik record ni. Apa salahnya kita saling bantu-membantu. Ini Puan Sherry menghasilkan acar buah-buahan. Saya tak tahu sedap macam mana sebab saya pun tak dapat lagi produk itu. Mungkin Puan Sherry nanti dia kirim dekat anak saya test. Bolehlah saya wawarkan sedap dan sebagainya. Itu pelbagai acar buah-buahan. Okey saudara, usai e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah ribut orang politik. Acar buah sedap tu Saudara Mak Azmi Ali. Saya tak tahu. Saya tak tahu Saudara Mak Azmi, I never test yet. Kalau dah saya cuba mungkin sedap. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah ribut orang politik. Tapi sebelum saya menyantuni, memberi pencerahan apa yang ribut sebenarnya, kita baca pantun Pak Nazil. Pak Nazil dari Perlis. Perlis ni dah naik, dah meningkat ni. Kata Pak Nazil, kayu dialih merentang titi. Setengah pagi kerja tergendala. Pemimpin dipilih melompat parti. Egonya tinggi mengatasi segala. Mana retinya Pak Nazil pun marah pada pemimpin yang melompat-lompat parti ni. Kemudian dia kata lagi, Kak Midah membuat laksa. Untuk Bang Latif, sama Dek Atif. Pemimpin sudah kemaruk kuasa. Perkara negatif dikatakan positif. Inilah. Kalau dah kemaruk sangat kuasa, perkara yang negatif pun dikata positif. Sebab orang macam ni biar dia kena, biar dia positif dengan COVID agaknya. Ya. Jadi, sebelum saya pencerahan juga, saya teringat apa sahabat saya, saudara Aspan Aliah, dia perawinya. Dia bagi kita jenaka sedikit saudara ya. Jangan malam-malam Sabtu ni ambil masa sedikit tenang-tenang. Saya teringat satu jenaka saudara Aspan. Dia kata ada seorang guru matematik. Dia ni pakar. Lepas tu dia mengajar dalam kelas dia. Ramailah murid-murid, tapi dalam murid-murid tu ada satu orang yang bijak dan pandai ilmu matematik. Jadi anak ni nama dia Man. Jadi Man ni kerja dia membantu bapa dia memelihara lembu. Adalah dalam 20 ke 30 ekor lembu yang dipelihara oleh bapanya. Jadi cikgu matematik ni pun bertanya pada Man. Man katanya, "Yo cikgu, 10 dalam kandang, 5 di luar kandang, berapa jumlahnya?" Man pun jawab. Terus dia jawab, 15 ekor cikgu. Memanglah dia bijak matematik. Cikgu tu benar-benar sekap. Okey, satu lagi soalan. 2 ekor di luar kandang, 3 ekor belum sembelih, 3 ekor dalam kandang. 2 ekor di luar kandang, 3 ekor belum sembelih, 3 ekor dalam kandang. Apa benda tu cikgu? Cikgu cakap, kambing. So, berapa jumlahnya? Man pun jawab, "Cikgu, saya cuma jaga lembu. Kambing saya tak tahu." Itulah joke yang diperawikan oleh saudara Aspan kepada saya. Jadi dia kata dia cuma jaga lembu. Yang lain dia tak tahu. Jadi begitulah keadaan orang politik kita sekarang ni. Dia one-sided aja. Nak cerita apa yang mengancam bangsa dia tak peduli. Dia kira dia punya numbers. Aku boleh jadi Perdana Menteri. Numbersnya aku kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi pada dia itu, dia tak fikir lain. Jadi Man tu bijak. Tapi bila cikgu kata, bila kambing, saya tak jaga kambing cikgu, saya jaga lembu. Itulah keadaannya. Secara
Maafkan saya lah, saya cuba berjenaka dengan saudara. Jangan tense sangat, jangan kita tegang. Jadi sekali kita harus sedikit menghiburkan minda kita ni, clear up sikit dalam keadaan yang kena COVID sekarang ni. Ramai perintah larangan pergerakan, perintah darurat. CJ, Hazizan CJ, orang Islam tak kira siapa, semua akan melalui semua titi yang sama kelak. Betul, saudara Hazizan. Saudara Mak Rozi Muhammad, apa khabar? Aminyah, Fazilah Abdul. Saya jarang menyantuni Fazilah Abdul sebab dia lambat masuk. Ismail Ali. Macam lembu lah tu. Lebih kurang begitulah. Saya terpulang untuk kita memikirkan bersama. Saudara, hari ini saya ingatkan tadi adalah penurunan. Tidak. Sudah masuk minggu ke-10. Minyak naik lagi. Nanti kalau rakyat naik minyak, barulah pimpinan kerajaan tahu. Betul. Minyak petrol naik lagi. Hari ini sudah jadi RM1.90 seliter untuk RON 95. Selama 10 minggu berturut-turut harga minyak naik. Barang-barang pasaran di pasar naik. Harga minyak masak setengah ada, setengah tak ada. Yang tak naik apa? Yang tak naik apa? Yang tak naik belum lagi orang naik minyak. So, Saudara Azman Muhammad betul. Kesan daripada kenaikan harga minyak, maka barang-barang pasti akan naik. Sebab kos pengangkutan. Tak tahulah saya, Saudara Syukri, macam mana kehidupan kita rakyat, kita orang bawahan nak buat macam mana. Kita rakyat, terima sajalah apa yang direncanakan oleh pimpinan. Sebab itu saya katakan berkali-kali. Datuk nombor phone acak buah tu, Saudara Rohani Jaafar, sila refer balik dari awal. Saya nak cerita balik tu sebab saya dah terlepas. Tak maaf Puan Rohani memang ramai yang nakkan acah buah-buahan tu tadi. Tapi saya kena tarik balik ke atas ni, saya punya komputer ni banyak lagi pencerahan yang lain. Tak tahulah kita nak buat mana. Saudara Hamzatul Queen, menteri-menteri kerajaan PN ni dia buat apa tu? COVID-19 naik, harga minyak naik. Jadi mereka hebatlah betul. Baru turun 1 bulan dah nak buat piket. Saya tak tahulah. Saya tidak menggalakkan dan saya tidak mahu rakyat kita melakukan unjuk rasa macam negara luar. Kita adalah warga cinta damai. Kita warga yang menyantuni setiap bangsa dengan penuh keharmonian. Kita warga harmonis. Tetapi apakah pimpinan merasakan bahawa dengan keharmonian kita, kecinta damaian kita terhadap negara ini, mereka mengambil kesempatan mempermainkan rakyat. Mereka bermain dengan air mata rakyat. Ini yang menyedihkan saya sebenarnya. Dan lebih-lebih saya sedih kerana dalam kerajaan hari ini, pimpinan Tan Sri Muhyiddin, terdapat juga ahli parlimen daripada UMNO yang bergelar menjadi menteri. Dah 2 malam dah sebat dia orang. Kalau boleh saya tak nak sebut lagi lah setakat ini. Harga minyak naik. Kenyataan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri berhubung dengan talian dan pejabat urusan pendaftaran, saya tak tahu. Masih belum ada lagi. Saya tak tengok. Saya tak nampak lagi kenyataan sama ada dibuka ke belum. Untuk rakyat boleh minta bantuan prihatin. So, Datuk Brent crude oil market turun. Minyak di pasaran antarabangsa turun. Minyak di pasaran negara kita naik. Ini yang mengherankan saya. Hampa, betul. Saudara alias Razalia, memang kita merasa hampa. Warana, darurat ni harga barang makanan mahal. Warana, memanglah bila pergerakan terkawal begini, orang tak boleh nak bekerja, ekonomi masih lagi turun, merudum. Yang percaya ekonomi naik ni 2 orang aja. Tengku Zafrul dengan Azmin Ali. 2 orang ni yang yakin bahawa adanya darurat ini, maka ekonomi negara akan baik. Itu yang menjadi, saya kata dia ni betul ke orang ni? Betul ke pemikirannya? Dan menteri-menteri kita menyokong pula sokongan. Terpulang mereka lah. Saya nak menyampah sebenarnya. Cerita pasal kumpulan Wan Sembilan Pekerja, saya tak tahu. Cuma hari ini saya agak terperanjat. Saya begitu terperanjat kerana saya tak baca pun ada keputusan atau kelulusan daripada kumpulan Wang Sembilan Pekerja. Berhubung dengan tuntutan kita 10,000 one off tanpa syarat. Sebab bila tadi ada kiriman dari saya, dia kata,
daripada kenyataan daripada amanah, iaitu saudara Mat Sabu dan Lim Guan Eng. Saya nombor telefon Guan Eng pun saya tak ada. Kalau ada saya nak call dia. Dia kata, tahniah rakyat Malaysia. Akhirnya perjuangan DAP dan amanah yang mahukan kebenaran diberi kepada rakyat yang terjejas pendapatan untuk mengeluarkan kumpulan wang simpanan pekerja mereka diterima oleh kerajaan. Inilah perjuangan sebenar untuk rakyat dan demi rakyat. Saya kata, apa maksudnya? Dah lulus ke? Jadi kalau lulus tiba-tiba amanah dengan DAP pula nak ambil nama, apa hal? Kita pun tak tahu. saya macam larulah politik sekarang ni. Tiba-tiba kenyataan begitu, saya kata apa hal ni amanah dengan DAP ni? Kita dah kelang kabut rakyat. Bagaimana nak gerak cari. Kerajaan nampaknya tidak berminat dengan rawatan Islam untuk mengatasi COVID-19. Sedang kita ramai orang alim. Betul saudara Azmi Ahmad. Saya bersetuju pandangan saudara. Tapi nak buat macam mana kita ni? Saluddin Hadi. PN. Petrol naik. Betul. Jadi kita kata dadah PBM. Sayap sikit lagi. Saya melihat juga. Cuma saya gelak satu je lah. Di Amerika tu Joe Biden adalah merupakan Presiden Amerika yang paling tua. Pada usia 75 tahun. Dalam sejarah Amerika, Joe Biden adalah Presiden yang tertua. Diangkat menjadi Presiden. Dan Kamala Harris merupakan wanita pertama menjadi orang nombor 2. Dan Trump merupakan bilioner terkaya yang akhirnya ditendang keluar oleh rakyatnya dari pejabat Presiden Amerika. Jadi sebenarnya kita mendahului. Malaysia mendahului Amerika. Pertama sekali, kita dah ada dah Perdana Menteri kita pada usia 95 tahun. Jangan lupa. Jadi Amerika tak boleh nak bangga. Yang kedua, kita juga ada timbalan Perdana Menteri wanita. Kak Wan. Dan yang ketiga, berbilion habis. Barisan Nasional menghabiskan. Tak menang juga pilihan raya. Sebab itu saya menyatakan bahawa wang bukanlah segala-galanya. Dunia sudah memperlihatkan. Jadi mereka yang berangan-angan nak jadi wakil rakyat, berangan-angan nak terus kekal di anjung kuasa si perdana, kalau merasakan wang adalah segala-galanya, itu adalah hanya sekadar impian semata-mata. Kerana sekarang ni, kita nak bertanya lah juga pada pimpinan kerajaan. Mana dia 150,000 komputer yang dijanjikan kepada rakyat? Kita wajar. Rakyat perlu. Saya menyantuni memberi pencerahan ini supaya kita ingat. Dan kita perlu tuntut. Sebab ini dinyatakan waktu pembentangan bajet. Tengku Zafrul ada mengumumkan sejumlah 150,000 komputer untuk rakyat. Mana dia? Sekarang ni rakyat dah terkepung ni duduk di rumah. Pelajar-pelajar nak belajar melalui e-learning. Tak ada duit nak beli ni. Nak beli komputer. Dalam keadaan begini, sepatutnya komputer-komputer tak boleh diagihkan lah. Mana aku pulang sepeda dah lulus tu. Betul lah tu. Saya gelak. Saya ketawa sebab itu kenyataan daripada saudara Mat Sabu dengan Lim Guan Eng. Faizlah Abdul. Okey. Tengok buat apa. Oi, ku. Tengok buat apa. Tak apalah. Saya tahu wall saya ini, laman saya ini dipenuhi bukan hanya oleh warga UMNO. Ada juga rakyat yang berdiri di atas pagar. Mereka nak tahu, mendapat pencerahan. Ada juga RBA yang nak mengacau, mengganggu-gunggat. Saya cuma satu sajalah. Bila masuk ke rumah orang, masuk ke laman orang, cuma pinta saya satu je lah. Setara juga orang Melayu. Sebab itu saudara fasih menggunakan bahasa Melayu dalam ni. So kalau nak ganggu pun, nak kacau pun, berbahasa dengan baik-baik lah. Saya tak marah untuk saudara memberi pandangan dan pencerahan. Okey. Tapi jangan menggunakan bahasa yang mencarut dan sebagainya. Hormatilah. Kalau tak hormati saya, hormatilah teman-teman yang beribu dalam apa yang menyantuni page ini. Sebab saya tengok malam tadi saya kecewa jugalah. Tapi saya seorang. Saya tidak berhasrat untuk buang saudara daripada wall ini. Tak ada. Saya dah berkali-kali saya katakan, saya berani memberi pandangan, saudara juga berhak untuk memberi pandangan saudara. Kita mesti berpegang pada prinsip, you must agree to disagree. Saya juga memegang prinsip, I must agree to disagree. Kalau pandangan saya tak betul, saya song-song. Tapi biarlah berhujah. Matlamatnya, saudara-saudara juga boleh memberi pandangan, memberi manfaat kepada pelayar-pelayar kita. Jangan fikirkan saudara marah apabila saya menyinggung pimpinan saudara.
apabila saya menyinggung pemimpin yang anda sayangi, yang anda dokongi itu, maka saudara attack, gunakan bol ini maki hamun. Itu tak baik. Kita orang Melayu pada, kita umat Islam, gunakanlah bahasa yang molek-molek. Kalau tak setuju, Saudara Harizan Bazil, dia kata salam Datuk, duit digunakan untuk bina Dewan. Saya tak tahu. Tapi apa yang kita dapat, dapatan kita. Sebab itu saya ketawa tengok apa ini kiriman saudara Datuk Mahfuz Omar. Saya tengok gelak. Abdul Rani bin Kulub. Apa dia brother Abdul Rani, dia kata Assalamualaikum Datuk. Aduhai, mana tadi tu? Saya tengok juga saudara Tok Ayah Abdul Rani dalam interview dengan Datuk Eman JR. Sama saya ketawa dengan ayah Abdul Rani ni, dia kata habis sangat kau lempang aja wakil rakyat ni. Saya pun setuju sebenarnya. Cuma saya tak naklah menggunakan ayat-ayat begitu. Kita harus cuba menangani satu isu itu dengan baik. Saya beri pandangan, saudara juga beri pandangan. Saya masih lagi menuntut Tengku Zafrul menunaikan janji. Janjinya adalah 150,000 komputer kepada rakyat. Mana dia? Dalam keadaan sekarang ni rakyat memerlukan. Kita mesti ingat notebook satu Malaysia. Dulu zaman Datuk Seri Najib, dia bagi notebook satu Malaysia percuma aja. Mana dia sekarang ni? Ini komputer rakyat satu Malaysia lancarkan oleh Yang Amat Pada Menteri Datuk Seri Najib pada tahun 2010 untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, khususnya golongan B40. Tiba-tiba naik Kerajaan Pakatan Harapan, benda itu dihentikan. Bila Kerajaan Pakatan Harapan dah tak ada, naik Kerajaan Tan Sri Muhyiddin, dalam bajet yang terbaru, Datuk Yang Berhormat Mulia Datuk Tengku Zafrul mengumumkan 150 unit, 150,000. Jadi kita tunggulah. Jangan bajet dah keluar, rakyat tak dapat. Jadi kerana sebenarnya penggunaan komputer sekarang ni perlu. Dan ini terbukti. Bila kita semua berada dalam darurat, duduk di rumah, komunikasi kita hanya melalui komputer. Jadi satu perkara lagi saya tengok, kata Tengku Zafrul. Ini kata Tengku Zafrul lah. Sebagai dilaporkan oleh Bernama semalam, negara mengalami kerugian sejumlah 600 juta ringgit sehari. Kesan daripada PKP 2.0 tahun lalu. Jadi tahun ini bagaimana pula? Jadi janganlah kata untung besar. Kalau PKP dulu, kita lockdown, rugi 600 juta. Sekarang tentulah bergandanya. Jadi apa pimpinan nak buat sekarang ni? Silalah bagi road plan. Silalah berikan pandangan, berikan cadangan apa yang rakyat perlu buat. Rakyat nak tahu. Rakyat bukannya nakkan duit percuma kerajaan. Kalau boleh, rakyat nakkan cari sendiri. Sebab itu macam kita berterima kasih pada Datuk Ismail Sabri. Mana peniaga-peniaga gerai, kedai makan boleh buka sehingga jam 10 malam. Retinya rakyat kita nak berusaha sendiri. Kita bukan nak duit percuma. Kita bukanlah warga pengemis. Kita bukan mengemis simpati semua orang, tetapi dah keadaan memaksa. Nak buat macam mana? Ini sebab itu saya tengok dalam wall satu kiriman kawan saya. Dia kata dulu, masa zaman Tun Dr. Mahathir melancarkan wawasan 2020. Hebat Malaysia waktu itu. Dan waktu itu, kalau kita pergi ke Jakarta, kalau kita pergi ke kota Bangkok, ke Vietnam dan sebagainya, kita melihat ramai rakyatnya tidur di bawah kolong. Tidur di bawah jambatan. Hari ini, pergilah ke Coket. Berapa ramai rakyat Malaysia, bukan pendatang, yang mendadah tangan minta makanan. Mereka ni macam mana? Kenapa kerajaan tak santuni? Ni Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah, mula-mula kata nak tangani gelandangan. Apakah sekat jalan? Kita harus membersihkan kota raya kita ini daripada gelandangan. Gunakanlah peruntukan yang kerajaan ada. Ambil mereka ni, cari penempatan. Sebab mereka juga adalah antara agen-agen penyebaran COVID. Sebab mereka terbiar pergi ke Coket. Sepanjang jalan Tengku Abdul Rahman. Siang hilang, malam penuh macam kelekatu.
Jadi dalam keadaan begini perlu ditangani mereka. Mereka juga manusia. Jadi dalam keadaan begini, mereka yang saya berani tegur Tan Sri Anwar Musa sebab beliau daripada UMNO. Sebab beliau adalah ahli menteri daripada UMNO. Berkali-kali saya katakan, saya orang yang daripada mewakili parti lain, saya tak nak tegur sangat. Kerana itu mereka, sebab saya pun tidak mengiktiraf mereka calon menteri yang baik. Tapi bila UMNO sendiri, menterinya jadi cak ayam, memang saya buat marah. Sebab suka tak suka akhirnya kesalahan itu dilampiaskan oleh rakyat pada parti UMNO yang tak berdosa. Cuba saudara tengok. Hari ini, e-commerce daripada Armada. Hebat. Work from home, business online. Itu daripada Armada. Anak muda Armada. Sebab dulu, masa PH dulu tu, ada kes pesta syabu. Pesta syabu, adun dengkil dan budak-budak Armada. Yang diserbu oleh polis. Katanya positif. Dadah. Tapi kes hilang begitu saja. Hari ini bertebaran dalam media sosial, budak Armada ni, yang dibanggakan sebagai pejuang bangsa lah kononnya, calon pimpinan negara lah, sebab dia pun pernah bertanding dalam pilihan raya umum sebagai calon ahli parlimen di negeri Perak. Nasib baik tak menang. Kalau menang, nanya kita. Kalau dia menang pilihan raya yang lalu, budak Armada ni, retinya parlimen kita, ada ahli parlimen yang jadi toke dadah. Astaghfirullahalazim. Nah, ini betul. Sebab itu saya selalu mengatakan bahawa kita dalam UMNO, calon-calon yang nak diturunkan bertanding, dia disaring. Dia disaring oleh Biro Pencegahan Rasuah, disaring oleh pihak polis, dikaji latar belakang. Bukan main ambil sembrono begitu saja. Apa berlaku sekarang? Waktu rumah dia diserbu di Jalan Ampang tu, 1.5 kilogram ganja. Ada pula ganja yang daun ganja tu, tapi yang telah diproses dalam air botol macam air ketum lah. Lepas tu ada lagi dadah kentamin. Bila pihak polis serbu rumah dia tu, hari ini telah pun dia dipasung oleh pihak polis dan ditahan untuk siasatan lanjut. Tapi yang menghairankan, tak ada pula media arus perdana melaporkan. TV3 tak ada melaporkan, Esok Awani tak ada melaporkan, akhbar Utusan Melayu tak melaporkan, akhbar Berita Harian tidak melaporkan, akhbar Sinar tak melaporkan. Kenapa dilindungi? Apakah kerana dia adalah anak muda daripada Armada, parti yang memerintah negara? Ini tak betul. Inilah sikap sweep the dirt under the carpet. Inilah sikap memasukkan segala kekotoran itu di bawah kapet. Ini tak betul. Dan yang seronok lagi itu semalam saya tengok, saya geleng kepala. Walaupun Rina Harun masih lagi di hospital, tapi ada kenyataan yang keluar dalam tak silap saya dalam bernama saya melaporkan. Dia kata Kementerian Pembangunan Wanita menjelaskan bahawa bantuan bekalan makanan yang diperuntukkan kepada rakyat sebab melalui Kementerian Pembangunan, peruntukannya RM100. Lepas tu dia mengakulah bahawa makanan itu sebenarnya nilainya RM35. Jadi artinya berbeza RM65. Bila disoal kenapa RM65 berbeza ini, RM65 ini adalah kos penghantaran. Astaghfirullahalazim. Kos untuk menghantar makanan yang dibungkus ataupun dalam beg ataupun dalam kotak ini lebih mahal daripada harga makanan yang diberi pada rakyat. Ini yang saya marah. Sebab itu saya katakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kena masuk segera. Takkan tak logik. Kos penghantaran RM65, kos makanan RM35. Ini yang dilaporkan. Ini perlu disiasat. Bahawa mereka menggunakan wang itu wang rakyat. Rakyat berhak untuk mendapat makanan sebagaimana yang dulu sekali kerajaan. Kalau RM100, RM100 lah. Kenapa RM100 itu RM35 je nilainya? Sekampit beras. Lepas itu adalah susu 2 tin. Gula 1 paket. Sardin 3 ting. RM100. Bila ditanya, akhirnya buat kenyataan. Kementerian Pembangunan Wanita menjelaskan bahawa bantuan bekalan makanan yang diperuntukkan RM100 memang bernilai RM30. Tapi katanya kos penghantaran RM65. Astaghfirullahalazim. Kenapa begitu? Kenapa tak cukup nak buat duit? Rakyat tengah susah. Ini
saya tak boleh nak kata apalah. Okey? Usai masalah apa yang berlaku dengan kementerian, saya tak maulah nak menyangka nanti betul lah, cubalah belajar dengan Ustaz Abid. Dia memberi dengan ikhlas. Kalau 100. Saudara Zian, selamat malam Datuk. Sangat-sangat manfaat bila bagi saya memberi pencerahan. Saya minta, bukanlah saya nak mencari kepincangan. Kalau ada kepincangan, keboborokan, perlu didedahkan supaya rakyat tahu. Saudara Rahim M, Menteri Masyuk. Saya tak tahu. Yang itu kita tak tahu. Saya tak mau menuduh. Saya kata sebab itu kita minta supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah masuk ke Kementerian Pembangunan Wanita. Jangan buat tak tahu. Sang Arjuna masuk poket. Itu soal mereka. Saya tak mau menuduh. Biarlah pihak berkuasa. Sama juga macam budak armada yang kena cekup dengan polis tu. Biarlah polis buat siasatan. Mana dia dapat pokok ganja tu? Katanya ditanam dalam rumah. Takkanlah ada ladang ganja pula dah. Jadi asyik berdengung. Sebab itu mungkin ketua dia macam orang berdengung aja. Sebab itu bila kata ketua armada ni mabuk ketum. Aiman Muhammad, SPRM collapse. Saya tidak menuduh begitu. Saya berkeyakinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah masih ada lagi pegawai yang cintakan negara dia. Jadi kita jangan kita buat tuduhan pada jabatan-jabatan begitu. Tak baik. Sebab ada. Saudara Syamda Hakim tak manah Ahmad tu. Memang mereka tak manah. Sebab itu saya perlu menegur. Saya perlu menegur, memberi pencerahan pada saudara. Inilah yang berlaku pada negara kita. Yang itu saya katakan 5-6 malam dulu. Saya kata korupsi berlaku di semua jabatan. Ini perlu kita bentras. Ini perlu kita perangi. Jadi kalau saudara mempunyai saudara Umi Aisyah, petani moden tu. Petani moden benda seorang berdengung. Jadi saya minta teman-teman yang melayari saya punya face ini, jika ada informasi, kemukakan pada saya boleh baca, saya tengok, lepas tu saya siasat. Kalau benda tu ada, saya akan lontarkan. Inilah gunanya untuk kita berkomunikasi. Saya memberi pencerahan, saudara juga memberi tindak balas. Bukan untuk maki hamun. Sekarang ni, apa yang saya lihat, ribut orang politik yang amat ribut sekarang ni adalah dalam UMNO. Tiba-tiba saja. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba saja untuk sehari dua hari ini sudah timbul satu gerakan seolah-olah tak sabar-sabar lagi. Sedangkan UMNO Majlis Tinggi telah pun mengumumkan. Presiden UMNO melalui Sisa Agungnya telah mengumumkan. Usai perintah darurat nanti, UMNO akan menjalankan musim pemilihan. Tiba-tiba sekarang ni minta dia berundur. Apa tak sabar ni 6 bulan ni? Ini ada gerakan sekarang ni untuk mencemarkan nama baik UMNO. Saya jangan lupa, saya dapat dapatan saya juga, benda ini berlaku dalam Parti PAS juga. Mereka juga sekarang ini sedang berusaha untuk menolak ini kepimpinan Tuan Guru Haji Hadi. Selepas itu saya mengkaji dapatan saya. Sebenarnya mereka yang melakukan onar ini, macam saya katakan dari dulu lagi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memusnahkan secara total, iaitu Muafakat Nasional. Setelah UMNO sedar, UMNO menuntut, peringkat akar umbi menuntut supaya amanah Muafakat Nasional tidak menerima kehadiran Parti Perubumi Bersatu. Jadi kerana bawah di peringkat akar umbi dah menolak, maka mereka terkapai-kapai cari jalan macam mana nak tarnish ataupun merosakkan imej UMNO. Cari jalan dihalakan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden. Mulalah kata Presiden lembik lah. Soal saya satu saja. Dia ni sebagai Presiden saja. Bukan ada kuasa. Macam semalam saya katakan, dia bukan ada jawab Perdana Menteri. Dia tak ada kuasa. Dia adalah seorang Presiden UMNO yang paling malang. Yang tidak mempunyai cane and carrots. Tidak mempunyai rotan dan gula-gula. Tak boleh nak tabur gula-gula. Sebab setengah pemimpin UMNO ni, dulu saya nak bertanya, bila UMNO kalah, ke mana kamu? Semua lari menyorok. Malu nak pakai baju UMNO. Malu nak pakai baju UMNO. Tapi bila melihat kesan daripada berlakunya pilihan raya kecil, UMNO Barisan Nasional sudah menang. Dan apabila tertautnya antara UMNO dengan PAS dalam Muafakat Nasional, yang merupakan gegaran kepada Parti Pakatan Harapan, gegaran pada parti-parti pembangkang yang lain,
Maka mereka cari jalan supaya pastikan muafakat nasional ini dirobek. Kalau ada orang dalam, upah. Kalau ada orang dalam muafakat nasional ini, gunakan segala kedudukan. Gunakan apa saja. Pastikan, musnahkan muafakat nasional. Ini matlamat mereka. Berkali-kali saya katakan, Datuk Zahid Hamidi diserang kerana dia tak nak bawa UMNO ini menyembah, mengemis dengan Parti Perubumi Bersatu. Berkali-kali Datuk Zahid Hamidi mengatakan, sokongan kita pada kerajaan sekarang. Kerana kerajaan Melayu itu saja. Tetapi, kita tidak akan bersama dalam pilihan raya akan datang. Ini yang membuat mereka geram. Sebab itu dia tengok Datuk Zahid Hamidi ini macam orang Cina tengok lemak babi lah nak balon. Ini keadaan sebenar-benarnya. Dan saya hairan, pimpinan dalam Majlis Tinggi UMNO masih lagi turut sama. Oh, Datuk Seri, kalau gitu Presiden ni kena dibuang. Pemuda yang sepatutnya, sebagai barisan hadapan mempertahankan parti, turut sama membalun. Sedangkan nak mau pilih Presiden, nak kena dekat sangat. Dah hampir pun 9 bulan lagi, pilihlah kau nak siapa pun, nak Isyamuddin pun, ambil lah. Calonkanlah. Nakkan kalau di Jamaluddin, calonkanlah. Nakkan Datuk Tok Mat, calonkanlah. Tak ada pun Presiden kata tak boleh pencalonan. Dibuka, free for all. Dan kali ini pertandingan, siapa pun boleh. Kenapa dihalakan meriam tu pada Presiden seorang? Kenapa tak balon Tok Mat? Kenapa tak balon Majlis Tinggi? Atas segala kepincangan yang berlaku dalam kerajaan hari ini. Ini yang saya hairan. So, saya tengok keadaan begini, nampak-nampak gayanya, saya nampaklah. Sebab itu saya terima kasih. Saya dapat kiriman daripada Chef Zairi daripada Kuala Langat. Chef Zairi dari Kuala Langat, dia kata, Tok, saya mendoakan supaya UMNO ini dapat berkekalan lah, dia kata. Dia pun unsing melihat perkembangan dalam UMNO. Nah, ini saya tengok sekarang ni, kalau gitu keadaannya, saya nampaklah, saya rasa sudah sampai masanya Datuk Zaidah Zarek, Ketua Pergerakan Puteri UMNO, memikirkan untuk bersama-sama dengan Naib Ketua Wanita UMNO, Datuk Nurliza ni, lawan ajalah. Dah sekali nak lawan, tak payah lagi lah Datuk Norani ni. Carilah pengaruh masing-masing, pemilihan akan datang, Datuk Nurliza bersama dengan Zaidah Zarek bertanding untuk jawatan Ketua Wanita. Nak buat macam mana? Ketua wanita yang ada pun tidak mau menyantuni rakyat bawahan. Sebab saya tengok dalam wall hari ini, penuh kenyataan daripada Puteri UMNO. Nampak puteri lebih ke hadapan. Lebih garang daripada pemuda untuk mempertahankan parti. Dia bukan nak mempertahankan Presiden. Pandangan dia sekarang, dia kata, pilihan dah dekat, bukan jauh mana pun. Kenapa tak sabar ni? Apakah mereka tidak faham bahawa tindakan ini boleh menjahanamkan parti? Ya, jadi sekarang ni, saya pun tak tahu. Ketua Wanita UMNO yang diangkat martabatnya oleh Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi, melalui PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu, bahawa taraf Ketua Wanita UMNO Malaysia ni sama sebagai timbalan Presiden. Mungkin sebab itu pemuda marah. Kerana jawatan Ketua Wanita levelnya sama, iaitu timbalan Presiden Parti. Tapi soalnya sekarang ni, Datuk Nur ni, apakah cara kamu memberi ucapan terima kasih? Apa dia punya gambarannya, usaha kamu? Adakah kamu menenangkan ahli peringkat bawah? Tak ada kenyataan dibuat. Enggih. Saya rasa kalau begini keadaannya memang kamu tak layak lah, sebab Ketua Wanita adalah timbalan Presiden. Ini saya cakap terus terang. Sebab itu saya memuji semalam Datuk Seri Rafidah Aziz. Bagai nak erak, dia bantai oleh Mak Sabu. Tapi dia kebal. Dia masih terus. Tapi ini tak ada. Ketua Wanita diam, sepi. Sedap jadi menteri. Menteri Pengajian Tinggi. Pelajar-pelajar, macam mana? Main TikTok lah jawabnya. Nah, ini saya. Jadi, dalam keadaan begitu, saya kata, wanita Zaidah Zarek memang hebat. Dia berani ke depan. Anak-anak buah didik ni semua ke depan. Ada layak untuk menggantikan tempat dia. So, Zaidah boleh bertanding untuk naib Ketua Wanita bersama dengan Nurliza. So, puteri kita bagi pada Nasriah Nagasari yang berucap dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu. Saya nampak ada. Sebab dia pun berani. Dia pun buat kenyataan. Kita hendakkan, barulah puteri ini Sri Kandi. Saya tengok keadaan sekarang ni, pergerakan wanita ni, kita nak marah ni, dia orang kata tak baiklah kita duk balon mak kita. Tapi tidak berperanan.
Dulu adalah JR lah, jalinan begitulah, buat itu, buat ini. Tapi kamu mengizinkan parti lain menyerang. Apabila kamu izinkan, benarkan orang balon presiden, kamu sebagai ibu apa benda ni? Saya hairan. Sebab saya bukan nak mempertahankan presiden, tidak. Kalau saya mempertahankan presiden, saya tak kata orang lain boleh bertanding. Saya mesti kata jangan bertanding. Ini tidak. Silakan. Apabila sampai saja, usai sahaja ini darurat ini, maka boleh bertanding. Bertandinglah. Presiden pun tak ambil kisah. Dia pun dalam ucapan dia, Pimpinan Agung dulu, dia dah bercakap. Dia kata kalau boleh Presiden UMNO ni biarlah ini pegang jawatan dua penggal saja. Dia pun tak nak pegang lama-lama, bukan nak menongkat langit. Maria Mansur, ngarut lagi betul-betul. Pilihan raya di Sabah dulu, buat kenyataan, wanita begini, kajian wanita boleh menang. Apa jadi? Terlingkup. Unreliable. Wanita UMNO sejak daripada zaman Ibu Zain, Tan Sri Fatimah Hashim, arwah Kak Esah, Rafidah Aziz. Okeylah kalau tak adalah kerana isu lembu tu dibuat oleh suami dia tu, Syarizad Jalil, Siti Zahra, hebat. Bila sampai kepada Datuk Norini ni, uyup. Lebih tak ada menangis. Kalau cakap lebih menangis. Benda ni, ketua wanita benda. Bagi pada Zarida. Saya nampak Zarida. Saya akan menyokong secara peribadi. Orang kata nak kempen. Saya start kempen mula malam ini. Saya kata warga wanita UMNO sokong Zarida Zahid. Biar dia jadi ketua wanita. Ataupun dia bersama dengan ini Datuk Nurliza. Kita nak cari kepimpinan yang baru. Puteri, kita bagi pada Nasriah Ngasari. Anak muda. Biar dia menyantuni setiap. Kata nak berubah. Ubahlah sangat. Pemuda, biarkan. Nak buat macam mana? Dan sebab itu, saya tergelak bila baca kenyataan daripada saudara Rafi. Orang kecil. Apa kata Rak? Dia kata, aku malulah dengan perangai pemimpin UMNO ni. Dah tak faham bahasa agaknya. Statement balon PPBM, balon pembangkang tak nak buat. Mereka bukan nak balon parti PPBM. Mereka bukan nak mengentam parti-parti pembangkang yang lain. Tak ada. Yang nak dibalonnya Presiden Parti. Kita rasa apa benda ni? Bahasa apa lagi kita nak pakai katanya? Dah maklum pemilihan UMNO akan ada tahun ini. Ini masa PKP dan darurat. Sepatutnya kurangkanlah isu politik. Dan berpolitik itu kuatkanlah solidariti dalam UMNO. Dan redakan perbalahan. Ini tidak. Yang ini kata Rak, yang aku sakit hati, yang buat statement dari dulu sampai sekarang, tak pernah akur dan rasional dengan Presiden sebab kesan pemilihan parti 2018. Itu saja. Kena tak puas hati. Ada seorang tu, saya akan dedahkan nanti, dia merasakan bahawa ahli UMNO ni murah. Murah nilainya. Dia jaga lebih kurang 30 ketua bahagian. Dia jaga ada bahagian tu 30 ketua pemuda. Dia jaga 30 ketua wanita. Dia jaga 30 ketua puteri. Dia ada 4 kali 3, 120 orang duta-duta di peringkat bahagian. Satu orang tu 10,000 sebulan. Jadi 120,000. 120,000 kali dengan setahun 1.2 million. Katalah untuk 5 tahun ataupun 3 tahun. Baru 4 juta, 5 juta. Dengan bermodalkan 5 juta, dia akan jadi Presiden UMNO. Very cheap. Jawatan Presiden UMNO ni terlalu murah bagi dia. Dan warga UMNO nak orang macam ni. Yang melihat UMNO ni terlalu murah. Sebab ada ketua-ketua bahagian boleh dibeli. Bagi duit dekat ketua bahagian. Ketua bahagian dapat duit ni, beli undi pula peringkat bahagian. Murah sangat-sangat jawatan dalam UMNO ni. Sedangkan sepatutnya kita menjaga maruah parti. Dah ada pemilihan. Siapa yang menang, kita angkatlah. Kerusi presiden tu, sebagaimana kata yang Muhammad Tengku Razali. Saya sebab itu, saya menyokong Tengku Razali. Dia kata, Datuk, rakyat ahli UMNO dah setuju Zahid Hamidi sebagai presiden. Kita kena jaga jawatan kursi tu. Bukan Zahid Hamidi, kerusi presiden tu. Kalau sekarang ni semua duk balon presiden, besok orang lain naik jadi presiden, bantai juga. Sampai bila UMNO ni nak maju ke depan? Tak habis-habis, berbalah demi berbalah. Itu kajaannya. Yang mereka mau duit bila ada pertandingan macam tongkang pecah, you kenyang. Apik lengkap, apik lempang ni bertagabur. Bagi menyelinap satu Malaysia. Oh, sokonglah, sokong ni. Ini bos saya, ini bos saya. Sebab apa? Bukan sokongan kerana perjuangan. Tidak. Kerana duit.
Kalau satu orang nak jadi calon presiden parti, dia jaga 120,000 sebulan dia spend. Artinya setahun lebih kurang 1.2 atau 1.5 juta. Untuk 3 tahun, baru 5-6 juta. Murah sangat jawatan Presiden UMNO ni. Sebab bila ada sponsor begitu, siapa di belakang dia? Kalau ada tokeh-tokeh di belakang dia, bila dia naik jadi presiden, kalau UMNO itu menang nanti, Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri yang paling korup. Sebab kena terpaksa jaga kroni dia. Terpaksa jaga orang yang sponsor dia. Ini rakyat kena sedar. Ini orang UMNO kena faham. Saya pun marah juga dengan Datuk Zahid. Diam aja, asyik belapang dada saja. Saya dah bagi tahu dulu. Dulu saya dah bagi tahu. Musim pemilihan apa selepas dah menang. Saya jumpa dengan Muhammad Tengku Razali. Tengku kata tak apalah, biarlah Zahid terus pegang. Ya, dia orang nak minat, dia orang nak Zahid jadi presiden, biar kita sokong. Kemudian Datuk Zahid lantik Tengku Razali sebagai penasihat UMNO. Dan beliau hadir, dia beri nasihat, dia beri pandangan. Patutnya sokonglah. Tapi dia kata mereka ni banyak nak duit. Akhirnya parti akan hancur. Parti kita akan hancur. Parti gantungan orang Melayu ni akan rosak. Saya cakap terus terang, dalam keadaan kita attack presiden, kita balon presiden bagai nak gerak. Saya cakap terus terang, gelak dia pi. Ketawa besar Anwar Ibrahim. Aku dah cakap dah, hampa tak mau dengar. Hampa tak percaya ke aku. Lah ni pimpinan UMNO tak boleh pakai. Tu mereka nak terajang pi dah tu. Jadi PKR, anak-anak muda PKR, makinnya anak-anak muda bosan. Sudah pada dalam apik lempang lah. Akhirnya anak muda yang mahu mendekati dalam UMNO, nak bersama dalam politik untuk sama-sama mentadbir negara ni, dia pun bosan. Patutnya mereka disantuni. Saya dapat juga dalam wall dengar kenyataan saudara Wan Azri. Saya tak maulah sebab dia ada punya page dia sebagai blogger. Jadi saya membuat sikap. Buruk macam mana sesama blogger kita tak attack. Walaupun saya tahu kenyataannya itu bila kata UMNO jangan sombong dan sebagainya. Saya kata ini sama aja naratifnya. Siapa kata UMNO sombong? UMNO tak pernah sombong. UMNO tak pernah sombong. Yang sombong adalah mereka-mereka yang bercita-cita. Mereka yang bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat, untuk dipilih, untuk menjadi menteri. Mereka inilah yang mempunyai harapan dan fikiran yang katakan bahawa mereka ada harapan. Bagi saya cakap terus terang saudara. Sebab itu saya tidak menghormati. Kalau orang kata ini Isyamuddin calon presiden parti, saya tak boleh kata apa sebab apakah UMNO ini parti keturunan. Kerana dulu atuk dia tu bekas presiden UMNO, dan bapa dia bekas presiden UMNO, maka dia pun wajar dilantik sebagai presiden UMNO. Saya tak setuju benda itu. Kerana waktu UMNO Barisan Nasional kalah, di mana dia? Di mana dia? Sekarang ni ya-yalah orang dia. Round satu Malaysia. Begitu juga dengan Muhammad Aswad. Saya malah saya tak nak layan lah benda begitu. Biarlah dia dengan fikiran dia. Begitu juga dengan Khadijah Jamaluddin. Saya cakap berkali-kali. Dulu masa Datuk Najib jadi Perdana Menteri, Sir, if 1,000 people behind you, one is me, sir. Kalaulah tak ada orang lagi dah menyokong you, tinggal seorang saja, it is me, sir. Kalah Barisan Nasional, lumat Datuk Najib kena balon. What type of people like that? Apakah orang macam ni nak lantik layak jadi memimpin warga bangsa Melayu? Orang Melayu ni dia cakap di kota. Kalau kita kata sokong sampai habis. Jangan tengah jalan sebab tak dapat dedak, tak dapat jawatan, tak dapat mengisi tambolok kerana wang ringgit. Kamu sanggup menggadaikan segala-galanya. Tak lain tak bukan hanya untuk memikirkan duit. UMNO bukan parti duit. UMNO parti perjuangan. Jadi, kenapa kata UMNO sombong? Kita tak sombong. Kita tak nak bekerjasama dengan PBM. Macam saya kata dari dulu lagi. Sebab Parti Pribumi Bersatu ni, kau terima masuk dalam Barisan Muafakat Nasional, mengundang ular berbisa dalam kelambu. Now, sekarang dia sedang mematuk. Kerana patukan itulah, menteri-menteri daripada UMNO ni senyap sepi. Takut. Wakil-wakil rakyat UMNO takut kehilangan sesuatu yang dimiliki. Kehilangan jawatan. Saudara Zamri, Lokman Adam, saya bersetuju.
Saya bersetuju. Tapi UMNO ini ada peraturan. Kalau orang dah dipecat itu, kena tunggulah. So, Ahmad Razif, RM is king. Ini masalah saya nampak, ini elemen yang boleh merosakkan parti UMNO. Saya seganlah bila saya bercakap dengan pimpinan daripada keadilan. Ni cakap terus terang. Apa dah jadi dengan parti UMNO ni, no? Ahli DAP senyap sepi. Setiausaha Agung dia dibawa, diseret ke mahkamah. Tuduhan, terowong, ratusan bilion. Senyap. Tak ada pula kata, Noli Goyeng kena bunuh. Ada? Elek pecik. Lim Goyeng dibawa ke mahkamah. Tuduhan rasuah. Ada suruh Lim Goyeng berhenti. Tak ada. Tak ada. Pakiti Keadilan. Berapa kali keluar masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masuk penjara 5 tahun. Tetap juga walaupun dalam penjara disokong. Bagai nak rak lah. Mereka mencipta kepelbagaian naratifnya. Bantai Anwar Ibrahim, flat. Macam-macam cerita, video dan sebagainya. Tak ada. Kekal. Digunakan pula Azmin Ali untuk lawan presiden apa semuanya. Akhirnya Azmin Ali bawa orang dia keluar. Itu parti keadilan. Parti amanah. Apa tak cerita pada Mat Sabu? Anak Mat Sabu dituduh tangkap ganja. Apa katanya ni hisap dadah dalam night club. Tak ada pula kita dengar. Datuk Seri Mat Sabu ni kena berhentilah daripada jawatan sebagai presiden. Tak ada. Tak ada kenyataan pun daripada Salahuddin Ayub ke, daripada Hatta Ramli ke, daripada Mahfuz. Tak ada. Mereka menyantuni pimpinan mereka. Yang UMNO ni jadi gila babi ni apa hal? Ini saya sebab pemimpin UMNO, presiden UMNO tak ada jawatan. Presiden UMNO tak ada jawatan dalam kerajaan. Kerana dia tak boleh nak melawan, kerana dia tak boleh begini, dia tak boleh memberi kamu apa-apa. Sedap balun. Alah, macam balun orang mabuk todi lah. Kena okey, aku ni ketua bahagian. Aku ni ketua pemuda. Aku ni esko pemuda. Presiden kena berhenti nak tunjuk hebat. Pada presiden yang tak ada jawatan. Cuba Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri. Ni cakap tak sebab bikin lah. Saya benci dengan orang macam ni. Sepatutnya dijaga parti kesannya. Kesan parti kita. Apabila kamu balon presiden. Sebab itu, Yang Muhammad Mulia Tengku Razali bercakap dengan saya, berpesan dengan saya. Jangan. Saya lawan dia. Saya cabar dia jawatan presiden. Bila saya kalah, ahli-ahli UMNO menerima dia sebagai presiden, kita kena berlapang dada terima dia. Ini adalah prinsip demokrasi. Yang kamu tak puas hati, apa hal? Tak puas hati, musim pemilihan nanti, lawanlah. Tak sabar-sabar dia sekarang, kenapa? Kerana nakkan tidak. Orang yang nak lawan Zaid Hamidi ni dah mula mengeluarkan duit. Jadi apakah UMNO ini bangsat sangat kerana duit maka segala-galanya? Saya marah sangat. Jadi jangan biarkan saya marah. Biarlah saya tenangkan sedikit malam ini. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam esok. Sekian, selamat malam.